Antara kandungan laporan mingguan Liga IPT minggu ini, pelajar asing awang import UIM hadapi Division 3, UiTM FC harungi Liga Perdana, aksi perlawanan Division 1 dan 2, profil pasukan Universiti Malaya, semuanya dalam laporan Liga IPT minggu ini. Menjelang sepak bola pada 11 Mei depan, pasukan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM dilihat lebih serius apabila mempertaruhkan 5 pemain luar negara untuk saingan Division 3. Pasukan yang mendapat jolokan Mustang itu melihat perkara ini sebagai satu langkah untuk memberi cabaran sengit kepada pasukan pilihan bergelar juara Division 3 seperti Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Universiti Putra Malaysia UPM. UIA tahun ini iaitu telah pun memulakan sesi latihan pada bulan Februari yang lepas. So bermakna di sini iaitu kami sekarang ni player iaitu seramai 25 telah pun saya pilih untuk menjalani latihan. So saya menggunakan 70% masih lagi khidmat daripada player lama. Kami dapat mengesan beberapa pemain-pemain yang kami harap ianya boleh merealisasikan apabila pertandingan tersebut bermula. Berbekalkan pengalaman pemain tengah import yang pernah beraksi di Liga Super Indonesia, manakala benteng akhir dikemudi oleh bekas pemain bawah 18 tahun pasukan Al-Halah Bahrain, Abdullah Imad, UIM berharap ia menjadi nadi kekuatan pasukan musim ini di samping bakat tempatan seperti Mubin Afiq dan Azhar Muhammad Noor. I play for one team in my country called FC Kalong. Before coming to Malaysia, we play a league. Definitely, we won one cup. The other time we go final, but we didn't win. So actually now I'm in Malaysia, in UIA. I can already join the team. So I'm expected all. Of course, I want to improve my fitness and my technique with this team and with the players. Hope that I can play in any league or in any team in the future. So just like improving myself, inshallah, and the team together. Tidak mahu menjadikan alasan berhadapan dengan jadual sesi pembelajaran dan ujian akademik kampus, UIM yakin menghadirkan cabaran sengit untuk menjuarai Division 3, seterusnya layak ke Piala Menteri Pengajian Tinggi. UiTM FC sebuah pasukan yang turut bersaing dalam Liga Perdana. Pasukan institusi pengajian tinggi itu meletakkan nama IPT dalam Liga Malaysia. Ternyata Liga IPT merupakan titik mula pasukan UiTM FC di bawah kendalian jurulatih Azman Yusof selama 2 musim kini telah menampakkan hasil. Nak kata puas hati pun tidak puas hati. Nak kata tak puas pun kata tidak juga. Pertama, kita punya persiapan agak tergesa-gesa. Jadi kalau pasukan-pasukan sibuk membuat persiapan, sebahagian pemain kita pergi ke ASEAN SEA Games dan sebahagian yang tinggal di sini. Jadi bila bermula saja Liga Perdana ini, jadi kita nampak kesepaduan pemain itu kurang. Jadi kita nampak macam tercari-cari. Itu sebabnya dalam pusingan yang kedua ni kita nampak alhamdulillah lah kita dah mula nampak ada peningkatan. Usaha penganjur Kementerian Pengajian Tinggi KPT kini telah mendapat perhatian ramai. Bagaimanapun, prestasi semasa bukanlah ukuran sebenar kemampuan pasukan itu, memandangkan sesi latihan pasukan perlu disesuaikan dengan masa pembelajaran para pemain. Apabila kita beraksi di peringkat Liga Premier, kita terdedah kepada pasukan-pasukan yang lebih berpengalaman, pemain-pemain yang lebih berpengalaman, yang punya kualiti secara individu dan juga sebagai sebuah pasukan yang lebih tinggi. So dalam aspek itu, untuk membezakan kedua-dua pertandingan ini, saya rasa apabila kita sudah sampai ke satu tahap, mereka perlu didedahkan dalam peringkat yang lebih kompetitif seperti Liga Premier. Walau bagaimanapun, pada aksi Liga Perdana di laman sendiri Jumaat lalu, UiTM tewas 3-5 kepada Sarawak hasil 4 jaringan dari Bobby Gonzalez, manakala satu lagi gol dijaringkan Zamri Morshidi. Biarpun merapatkan kedudukan hasil sepakan penalti Afham Zulkifli dan 2 jaringan Syafiq Mokhtar, namun sudah terlewat untuk The Lions mencuri sekurang-kurangnya 1 mata. Secara jujurnya saya kagum dengan peningkatan yang ditunjukkan daripada pemain, sebab apabila kita mulakan kempen Liga Premier pada musim ini, kita agak struggle dengan masalah pemain-pemain kerana mereka terlibat dengan peperiksaan dan sebagainya, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih kompetitif, beraksi bersama pemain-pemain yang lebih ternama, lebih berpengalaman.
Tapi saya rasa jurang itu semakin rapat dan alhamdulillah keputusan telah membuktikan bahawa pemain-pemain sedang meningkat secara konsisten. Pesta gol pada perlawanan Division 1, pertemuan dua pasukan tangga terbawah Liga, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM melayan kunjungan Universiti Multimedia MMU. Berat sebelah, itu kesimpulan perlawanan ini. Prestasi MMU musim ini begitu merosot jika dibandingkan tahun lalu, bagaikan ada sesuatu yang tidak kena dalam pasukan bimbingan Faizal Maksud. Pada babak pertama, UTM sudah mula berpesta gol seawal minit ke-13. Dua jaringan melalui Muhammad Hafizan Mamak Akhir dan 3 lagi gol disumbangkan oleh Huzairi Halim, Azrin Zulkifli dan Humairul Azri Ramadan Tukiman. Separuh masa kedua, MMU seolah-olah tidak bermaya walaupun dibarisi penjaring terbanyak musim lalu Muhammad Hassan dari Eritrea dan Kennedy Leburu namun gagal memberi saingan. Sebaliknya menyaksikan UTM terus berpesta dengan menambah 3 lagi gol juga melalui Muhammad Hafizan Mamak Akhir dan Huzairi Halim. Tamat perlawanan, UTM 8, MMU 0. Sementara itu, perlawanan Division 2 yang berlangsung di Bestari Jaya, Universiti Selangor Unisel berjersey biru sekali lagi gagal menggunakan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri berdepan pendahulu Division 2, College Community Pahang tewas 1-3. Babak pertama, kedua-dua pasukan berhati-hati mengatur gerak untuk memburu gol pembukaan. Bagaimanapun, pada minit ke-35, tuan rumah dikejutkan dengan gol pertama pelawat KK Pahang setelah Muhammad Nabilah Khan bijak melakukan tindakan penyudah memperdayakan penjaga gol Unisel Saiful Faidi membolehkan KK Pahang mendahului 1-0. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak kekal lama. 5 minit selepas itu, Muhammad Ashif menyamakan kedudukan 1-1. Babak kedua bersambung. Perlawanan bertambah menarik dengan KK Pahang lebih banyak mengasak ke kubu Unisel dan hasilnya KK Pahang kembali di depan pada minit ke-70 setelah tandukan Nabilah Khan menerjah jaring dan membolehkan KK Pahang kembali mendahului 2-1. 2 minit selepas itu, Muhammad Nabilah Khan melengkapkan hat-trick sekaligus menjadikan gol ke-12 peribadinya untuk KK Pahang menang selesa 3-1. Minggu ini kita meninjau pasukan Universiti Malaya, pasukan yang menduduki tangga kedua Division 1 Liga IPT musim lalu. Dengan mengekalkan Asnan Makzuki sebagai ketua jurulatih dan Abdul Jalil Khalid pengurus pasukan, UM bertekad untuk pergi lebih jauh musim ini. Setelah merangkul kejuaraan bola sepak Piala Maksum 2012 dengan menumbangkan UKM 2-1 di UUM Sintok, UM terus memberikan saingan kepada pasukan-pasukan handalan seperti juara bertahan UiTM Shah Alam, bagaimanapun tewas 3-4 20 April lalu. Dan ketika ini berada di tangga ketiga, mengumpul 11 mata daripada 6 perlawanan. Apapun, inspirasi untuk bergelar juara Division 1 musim ini masih belum padam. Sebelum kejuaraan bermula, kita ada beberapa perlawanan persahabatan. Kita kehilangan beberapa tonggak lah pada musim lepas yang dah tamat pengajian, yang sedang praktikal. Ada 4 utama, maknanya 4 pemain ni penjaga gol utama, salah seorang pertahanan utama, midfield utama dan striker utama, penyerang utama lah. Skuad bimbingan Asnan Makzuki musim ini berbekalkan semangat tinggi walaupun beberapa muka baru diketengahkan menggantikan beberapa muka lama. Bagaimanapun, ketua pasukan Syukur Zakaria masih kekal mengetuai pasukan universiti tertua di negara ini. Gabungan itu dilihat mampu membentuk sebuah pasukan yang mantap mengikut acuan Asnan, bekas guru dan jurulatih Victoria Institution itu dalam misi menjulang Piala Liga IPT. Di mana-mana saya pergi pun, tim yang saya bawa, saya akan mantapkan dulu pertahanan dan saya akan bagikan dia dia punya teknik bertahan macam mana 1 lawan 1, dalam 2 lawan 2, 4 dan sebagainya, dan akhirnya kita akan jadi proses itu akan berterusan sampai ke teamwork. Menyedari pasukan itu belum begitu mantap, pengurusan UM berusaha memperbaiki beberapa kelemahan pasukan. Pak Penganjur membenarkan selepas pusingan pertama, iaitu 76 pertama Liga IPT, kita boleh daftar balik pemain. Sekurang-kurangnya 7 pemain baru. Dengan siapnya Stadium UM Arena yang terletak bersebelahan Padang A yang bakal menjadi venue pertandingan pada masa akan datang, diharap menjadi satu lagi inspirasi kepada pasukan itu.
Seiring dengan moto universiti itu, ilmu punca kemajuan, diharapkan pasukan UM pasti akan menjadi pasukan yang digeruni musim ini. Selamat maju jaya. Berikut keputusan perlawanan semalam, kedudukan dan jadual perlawanan akan datang.